apa akaun yang kita kena buka yang pertama? Akaun Realisasi. realisasi. Okey. Kemudian akaun Modal. modal. Okey, lepas tu kita ada akaun Bank. bank. Okey, akaun modal ada lagi satu. Ada 2 row lagi, sekejap. Ada yang sesiapa yang bertanya khabar dengan Huzaifi? Selalu tanya cikgu. Ya ke? Siapakah yang berkata-kata itu? Saya Azril Azim je. Azril Azim. Apa khabar dia? Sebab cikgu mesej dia jawab sepatah, 2 patah je. Tak tahulah cikgu. Ah. Tapi dia reply macam okey dah. Okey. Ah. So sekolah pun dalam proses nak jumpa cari solution untuk Uzaifi. Apa tu MB Melimau pun dah tahu dekat kawasan tu tak ada internet connection kan? Betul tak Azim? Katanya lah cikgu tak ada. Dia ada tapi dia sangat apa orang kata? Sangat tak jelas. Okay. Ada dengan tak ada je. Sangat tak jelas padahal sangat tak okey dia punya connection. Okay, Suri. Lagi satu Amri. Betul tak? Betul. Suri, Amri. Okay, for those yang tak siapkan lagi, tolong lengkapkan jawapan awak. Cikgu maafkan. Okay, first, apa kena buat? Langkah pertama. Masukkan aset. Ya, masukkan aset dalam pindahkan semua akaun aset ke dalam akaun realisasi. So kita bubar akaun kita ni pada 31 Ogos. So masukkan 2020 Ogos 31. Baki Bibi. Baki Bibi pada alamat. Sorry. Cikgu pun tulis premis terus. Premis kenderaan. Premis kenderaan. Okay, dalam kelas cikgu ni ada tak yang pergi online class? Any teachers? Anyone? Saya. Berapa Ada orang? cikgu. Ada. Tak ada. Okay, bagus. A good effort. Mesti awak risau nak bagi tahu Cikgu Aimah sebab pergi ke tuition. Tak, cikgu langsung tak marah. Jangan risau. Sembilan, 840. Okay. So, account bank perlu tak tulis dekat sini? Tak perlu. Tak perlu. Kita terus pergi kepada account bank. So, dia berbaki debit. So, 2020 Ogos 31 baki BB. Berapa amount dia? Okay, thank you. 2920. Okay, lepas tu kita selesaikan akaun modal dan akaun semasa. So, kelas bila nampak akaun semasa Amri ni dia dalam keadaan kurungan, bermakna dia berbaki debit. Okay, faham? Faham. Kita selesaikan dulu 60,000 dan 30,000. Okay, 2020 Ogos 31 baki PP. Okay, so untuk akaun semasa kita masukkan modal Amri 1000, akaun semasa Amri 1000 dan kemudian Suri 480. Apa butiran dia kat sini? Cikgu kat Suri. 48. Sorry, 48. Thank you. 480.
Butiran dia akaun akaun semasa. Kalau cikgu laju bagi tahu please. Okay. So next, apa yang kena buat lagi? Ada lagi tak tertinggal? First step adalah kita transfer semua aset ke dalam akaun realisasi, kemudian lengkapkan akaun baki, akaun bank, dan kemudian masukkan akaun modal, lengkapkan akaun modal dan transfer, pindah akaun semasa ke dalam akaun modal. Sebab apa? Sebab kita nak tutup perkongsian. Jadi akaun semasa perlu ditutup. Okay, so kita tengok kat sini. Aset-aset berikut dijual dan hasil jualannya dibankkan. So premis 90,000, 30,500 dan 8,500. So kat sini, okay. You guys buat macam mana? Terus masukkan semua nilai ataupun buat satu-satu? Buat satu-satu. Buat satu-satu. Buat satu-satu. Okay, cikgu nak tunjukkan dekat you guys cara untuk buat semua sekali dalam satu nilai. Tak ada masalah. Semalam cikgu tunjuk satu-satu kan? So hari ni kita tunjuk secara lump sum. So nilai dia 29. 1,900. Okay. So dekat bank nanti ada satu je. Realisasi sebanyak 1,2900. Okay. So next. Selesai yang pertama. Ini mudah kan? Okay. Dia bagi tahu daripada ABT kita berjaya kutip 90%. So ABT kita ini sahaja. 9840 darab dengan 90%. Maka awak dapat berapa? 8856. 8856. Okey, 8856. Persoalan. Kita kena record tak hutang lapuk? Tidak. Tak. Okey, inilah purpose kita buka akaun realisasi. So dekat sini nilai kita pun dapat daripada ABT bank lah. Okey, 88590. So regunya adalah akaun bank realisasi 56. Okey, nampak? Okey, selesai yang ini. Okey, lepas tu dia kata pembayar bersetuju beri diskaun sebanyak 1,500 sebagai menjelaskan semua hutang. Okey, so kali ni cikgu saja nak buka akaun ABT. AABT pada ABB sebab nak nampak macam mana dia punya pergerakan tu. Okay, give me a few minutes. Awak semua tahu tak kita akan BDPR sampai September? Tahu. Tak. Malam kan? Dah maklum dah kita semua akan PDPR. Maybe paling awal pun boleh buka sekolah ialah pada Disember. So awak semua jangan lupa isi MySejahtera untuk dapatkan vaksin. Dah buat? Dah cikgu. Okay, good. Dah. Bila masa Alhamdulillah. dia cakap sampai Disember cikgu? Sampai Disember? Yang dia Bila masa dia Dekat beritahu? berita. sampai Disember? Oh yang cikgu kata sampai September. Tak dengar dekat berita. Ada. Dr. Razi cakap semalam. Maybe. Tapi Cikgu. kalau makin rendah tak ada masalah. Ya? Tapi yang dia kata ambil vaksin dekat sekolah masing-masing tu cikgu. Dia macam ni, kita whichever earlier. Maksudnya kalau kita masuk sekolah awal, kita akan jadikan sekolah tu kes dah turun, masuk sekolah baru dapat. Ataupun guna MySejahtera. Macam tu. Mana yang awal awak pergilah. Macam cikgu.
cikgu macam mak ayah cikgu daftar lambat tapi dia dah dapat dah. Cikgu berlumba-lumba yang masa dia open untuk vaksin AZ tu, cikgu mula tak dapat, tiba-tiba dapat call untuk ambil vaksin macam tu. So pergi yang mana yang lebih awal lah. Tak kisahlah mana-mana vaksin yang ada, kita ambil je supaya sebab dia punya chances 98 ke 99 kan ke apa dia keberkesanan dia kan. Okay. So fokus balik soalan akaun belum bayar. So jadi kita diberi diskaun. Okay, bila akaun belum bayar ni akaun liability ke akaun asset kelas? Liability. Yes, dia adalah akaun liability. Jadi akaun liability bertambah di sebelah kredit. Kredit. Berkurang di sebelah debit. Okey. Bila akaun liability, dia bagi kita diskaun. Kita nak record sebelah debit ke kredit? Debit. Sebelah Fayat. Fayat. Mana Fayat? Ya, cikgu. Okey. So, soalan. Disebabkan kita dapat diskaun tadi 1,500 tu, jadi kita nak record dekat belah mana ni? Sebelah debit ke kredit? Sebelah debit. Sebelah debit sebab dia menunjukkan pengurangan. So 2020 Ogos 31. Okey kelas, dia bagi diskaun. So diskaun ni ada tak akaun yang kita boleh recordkan? Kita buka akaun diskaun ke? Atau kita terus transfer dalam akaun realisasi? Terus transfer. Ya, kita terus transfer dalam akaun realisasi. Sebab ini hasil. So kita rekodkan hasil yang baru dijumpai. Sama juga macam belanja. Hari tu ada belanja yang kita kena bayar untuk menguruskan pembubaran. So realisasi kita sebanyak 1,500. So berapa yang kita akan bayar kepada ABB? Kelas? 22,500. Okay, 22,500. So nilai ini kita rekodkan di mana? Kita bayar guna apa? Bank. Yes, Bank. pandai. Kita guna bank. So ini yang berlaku dekat awak punya akaun belum bayar. Okay, nampak? So kita akan transfer lah dua figure ini. So kita pergi kepada akaun realisasi. Kita tulis apa butiran dia kat sini? Akaun belum bayar. So bawah ni tak nak keliru awak tulis diskaun diterima. Okay, 1,500. Okay, pada akaun bank kita bayar kepada ABB. Butir dia mestilah akaun belum bayar sebab kita bayar kepada ABB. 22500. Okey. Untuk pembayaran ini, ada sesiapa yang tak jelas? Ada soalan Saya cikgu, saya tak jelas cikgu. yang tak jelas? Mana datang 1500 cikgu? Daripada soalan? Boleh saya tengok soalan cikgu? Azim tak tengok soalan ke? Tak nampak memberi diskaun. Akaun belum bayar, bersetuju memberi diskaun. So maksudnya diskaun diterima sebab akaun belum bayar bagi kat kita. Tapi diskaun bukan kata tak rekod je cikgu. Yang kita tak rekod itu adalah hutang lapuk ataupun diskaun diberi. Diskaun terima kita rekod. Oh okey cikgu. Faham. Okey, Najwa nak pergi tandas. Boleh Najwa? Okey, so dah faham dah? Ada lagi yang tak faham? Anyone? Okey, tak ada. So kita boleh move lah ya. Okey, so yang ini kita dah ambil kira. Next. Suri bersetuju mengambil alih 60% daripada pinjaman. Baki pinjaman diuruskan dengan cek. Okey, ini ke yang tricky, kelas? Boleh lah, ni tricky. Boleh tahan. Biasa.
Okey, so dia sama juga. Sebab apa? Inilah proses yang ketiga, iaitu kita kena melunaskan semua liability hutang kita untuk kita tutup kita punya perniagaan. Okey, so kita buka akaun apa? Akaun pinjaman. Okey, akaun pinjaman kita bernilai RM50,000. So pinjaman akaun apa kelas? Asset, liability? Liability. Liability. Rumah dia sebelah kredit, sebelah debit akan mengurangkan. Okey, so 2020 Ogos 31. Kat sini kita ada baki BB sebanyak RM50,000. Mesti ada yang cakap, cikgu kata realisasi ni buka 3 akaun je. Kenapa cikgu buka akaun pinjaman ni? Okey. Sebab cikgu buka tunjuk kat sini dua ledger ini sebab nak tunjukkan awak liability itu dilunaskan oleh siapa. Mungkin perkongsi yang bayarkan, mungkin kita dapat diskaun ataupun mungkin kita bayar menggunakan wang dalam perkongsian. Okey, wang dalam bisnes kita, bisnes suram kita ni. Okey, so tadi soalan maklum dia kata suri bayar 60%. So 60% daripada RM50,000 berapa? RM30,000. Yes, RM30,000. So, RM30,000. Siapa bayar? Suri. Suri. Okey, kalau suri bayarkan bermakna apa sebenarnya? Modal suri. Modal. Yes, betul. Suri mengeluarkan duitnya sendiri untuk memudahkan perniagaan. Bermakna dia mengeluarkan modal. So, akaun modal lah yang kita akan regukan. Okey, nampak? Nampak cikgu. Okay. Nampak yuk. Dan bakinya kita bayar guna cek. So bila cek kita akan rekodkan dalam akaun bank. Okey? Nampak? Nampak. Kalau dia bayar, contoh dia bayar RM50,000 selepuk oleh suri. Jadi dalam akaun suri lah kita rekodkan. Okey, dalam akaun ni kita rekod sebelah debit. Maka dalam akaun suri kita rekod sebelah mana? Kredit. 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 Kita nak tulis apa butiran di sini? Pinjaman. Tadi? Yes, pinjaman. So kita masuk kat sini. Pinjaman sebanyak suri RM30,000. Okey? Nampak? Ada sesiapa yang tak faham dan keliru? Okey, lepas tu kita masukkan dalam akaun bank. Kita bayar pinjaman. So pembayaran di sebelah kredit RM20,000. Nampak? Nampak yuk. Okay, good. So next kita pergi kepada belanja realisasi. Okay, kat sini pula belanja realisasi dibayar oleh Amri. Dia sama kes macam suri tadi. Suri bayarkan pinjaman. So sekarang ni belanja realisasi dibayar oleh Amri. Jadi apa efek debit dan kreditnya? Kita nak record belanja dalam akaun realisasi. Siapa yang tolong bayarkan? Amri. Bila Amri bayarkan, masuk dalam akaun modal. Okay, so 1, 2, so tak adalah dalam akaun bank. Dia pergi kepada akaun modal Amri 1250. Dia bayarkan realisasi jadi jadi masukkan dalam akaun realisasi. Sebelah sini kita tulis modal Amri 1250. Okey, nampak? Nampak. Okey, next. Dia kata satu kadar bayaran bulan Julai
ni telah dikemukakan untuk pembayaran. Bermakna kita perniagaan suram kena bayar kepada TNB. Okey, so jadi apa debit dan kreditnya? Debit realisasi. Debit realisasi lagi? Kredit belanja. Bank. Ya, kredit bank. Sebab belanja tu memang dah dekat situ dah. Kalau kredit belanja maksudnya kredit belanja berkurang, Azim. Okey? Cikgu, faham. Okey. So bank kita tulis realisasi. So dapat berapa realisasi kita ni? 350 kena bayar. Okay, and then kita pergi kepada ni, kita tulis bank. Kalau awak tak nak keliru, tulis kat bawah ni. Belanja realisasi 350. Nampak? Nampak tu. Nampak. So, selesai. Kita masuk semua step. Kan? Langkah 1, langkah 2, langkah 3 kita dah selesaikan liability. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni? Tutup akaun Untuk realisasi. Okey, macam mana nak tutup akaun realisasi? jumlahkan. Ya, jumlahkan. Dapatkan angka pengimbang. So debit ke kredit yang besar ni? Debit. Debit Berapa? 162,160. Semua orang dapat amount yang sama? Ya, cikgu. 16? 2. 2? 160. 160. Okey. So berapa kerugian atas realisasi ni? Berapa nilai? 22,804. 22,804. Okey? 4. Macam pelik je. 2900 tambah 8859 tambah 120 tolak 8856. Kenapa cikgu dapat 22801? Bank tu 8856. 88. Bank tu cikgu. Salah. Oh, Safazim 56. Thank you. Okey, so 4. So bila dapat 4, jadi pembahagian dia tadi 31. 31. So 3/4 darab dengan 22804. 1/4 darab dengan 22804. Yang ini Suri, yang ini Amri. Kan, betul? So Betul. kita tulis kat sini modal Suri. Modal Amri. Oh, dah habis makan ke? Tambah lagi? Okey. So 22804 darab 3/4. Semua dapat amount yang sama? 1713. Dapat cikgu. 701. Dapat? Dapat. Dapat. Dapat, Okey, cikgu. jadi bila berlaku kerugian maka dia mengurangkan equity kita. So mengurangkan equity di sebelah sini. Jadi amount ni kita akan transfer dalam sebelah kredit. Okey. Realisasi. Suri 1703 5701. Okey, seterusnya kita buat apa dengan akaun modal ni? Kita Tutup juga. yes, kita tutup juga. So, kita dapatkan angka pengimbang. Okey. Ada Bob tak dalam ni? Bob? Oh, Bob. Ya cikgu, maaf cikgu, saya baru masuk lah cikgu. Oh ya ke? Bob, cikgu nak tanya. Apa ni, awak tak claim lagi hadiah awak hari tu quiz? Ya cikgu.
Betul. Awak kan menang. Ayah atau mak awak tak ada pun PM cikgu nombor akaun untuk masukkan. Tak apa lah cikgu. Tak apa? Tak apa lah. Tak apalah. Alah, janganlah macam tu. Walaupun RM5 cikgu tetap nak bagi dekat awak. Naik-naik sekolah lah cikgu. Ya Allah, lambat lagi naik sekolah. Bulan 9. Nanti lah cikgu, parents saya sekarang dah ada kerja lah. Ya ke? Okey, nanti awak bagi tahu Okey cikgu. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada apa yang kita modal kita akan butirnya ialah bank. Okey. So kat sini dapat tak amount yang sama seperti cikgu tulis dekat depan ni? Dekat skrin. Dapat. So berapa nilai Suri dapat? 43,377. 733. Salah cikgu. Salah baca. 73. Salah baca. Okey. So dapat nilai ini. So maka sekarang ni berdasarkan akaun modal, siapa kena bayar siapa? Syarikat suram kena bayar Suri dan Amri ataupun perkongsi Suri dan Amri kena bayar syarikat suram? Syarikat bayar. Ya, betul. Perniagaan suram bayar kepada perkongsi. Jadi kat sini kita tulis modal Suri, modal Amri. Okey, Suri dapat 73,377. Lepas tu modal Amri dapat 24,549. Okey, nampak? Nampak step by step cikgu buat? Nampak. Okey, good. So next adalah kita pergi kepada kita balancekan. So account bank kita ni dapat balance ke tak? Pula dah tak. Dapat cikgu. Ya, okey. Nampak tak? The magic of accounting. So balance. Best tak balance korang? Best. Kan? Best kan? Sebab kalau admat nampak ke balance? Tak tahu jawapan kita betul ke tak kan? Melainkan kita ada skema jawapan. Betul tak? Cikgu. Kan? Okay. So jadi account ni kita dah tahu dah. Kita salah ke betul. Kalau salah kita cari lagi jawapannya kat mana. Okay? So. Lukisan hari ni panjang ni. Okay. So cikgu harap awak semua yang belum siapkan lagi, tolong siapkan, tolong lengkapkan. Sebab kalau awak tak buat, awak tak tahu. Okay, so cikgu nak panggil orang lah. Adam Haikal. Adam? Ya, cikgu. Okay, apa yang awak belajar hari ni? Saya belajar cara membuat akaun realisasi. Okay, bagi tahu cikgu macam mana awak buat akaun realisasi. Saya akan membaca soalan dan menganalisa data. Lepas tu pindahkan terus maklumat ke akaun realisasi. Akaun realisasi je? Akaun realisasi, lepas tu letakkan data yang tu yang cikgu ajar tadi. Okay. Lagi? Sebenarnya baca maklumat tambahan. Lepas tu berapa akaun kena buka? kita kena buka tiga akaun yang wajib. Akaun realisasi, akaun modal perkongsi dengan akaun bank. Okey, macam mana kita nak bahagikan
rugi pembubaran dengan untung pembubaran? Dekat ekonomisasi tu macam mana kita nak bahagi pembubaran belanja pula dah. Boleh jawab ke Adam? Tak boleh, kita pass baton kepada Ariana. Cikgu pass pattern lah cikgu. Okey, Ed. Tolong Adam ni. Adriana. Apa cikgu? Macam mana kita nak bahagikan untung atau rugi atas pembubaran kepada setiap pekongsi? Dekat soalan. Ya, betul. Dia memang dekat soalan. Kita guna apa? Kita guna nisbah. Ya, pandai. Nisbah kita kongsi untung atau rugi. Boleh Adam nampak? Cikgu boleh ulang balik? Tak dengar. Tak dengar. Adiana cakap tadi jawapan dia adalah kita guna nisbah yang diberikan dalam soalan. Nisbah kongsi untung dan rugi. Ini nampak nisbah dia kata? 3-1. Nampak? Oh nampak. Nisbah ini. So that's why bila kita buat pengiraan, tadi dah tutup akaun, kita dapatkan angka pengimbang untuk akaun realisasi, nilai kerugian kita sebanyak 22804. Jadi kita bahagikan ikut nisbah ini. Okey, boleh nampak? Adam? Boleh cikgu. Okey, next. Selepas Adam, selepas dengan Ed, Ahmad. Ya, cikgu. Okey, Ahmad, apa yang... Okey, so selepas kita dapat nisbah tadi tu, kita nak kita nak buat akaun modal. Macam mana kita nak buat akaun modal ni? Apa perkara penting kat akaun modal? Apa yang ditransfer dalam akaun modal? Dalam akaun modal, kita masukkan yang berkaitan dengan modal lah, cikgu. Contoh urus niaga yang melibatkan akaun modal? Macam bayar pinjaman pakai duit berkongsi. Okey, lagi? Kalau berkongsi ambil alih aset. Lagi? Sayang. Makan. Tengok dah tumpah dah. Cepat Adam. Ahmad. Banyak. Ahmad dulu. Ya Ahmad. Lagi jumlah nisbah tu masuk dari realisasi tu masuk juga. Macam mana kita nak tahu dia untung atau rugi atas realisasi? Untung atau rugi kalau dari realisasi. Kalau belah debit dia rugi kot. Betul. Kalau butirannya di sebelah debit. Tetapi kalau lagi satu contoh, tengok kat sini. Kita tengok dalam akaun realisasi bila debit lebih besar bermakna kita akan rugilah. Kalau kredit lebih besar bermakna kita akan untung. Okey? Boleh. Kelas faham ke macam mana nak tahu sama ada untung atau rugi? Kita refer kepada akaun realisasi. Dalam akaun realisasi kita boleh nampak sebelah debit lebih besar nilai dia berbanding catatan di sebelah kredit bermakna kita akan dapat kerugian. Kalau sebelah kredit lebih besar bermakna kita akan dapat keuntungan. Okey? Boleh ke boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, good. Boleh. So, next. Akmal Hadi, ada soalan ke? Apa je? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada je. Tak ada. Alia?
Ain Alia, sorry. Terskip tadi. Tak ada je. Tak ada. Dah jelas dah soalan kata soalan ni susah. Dah. Dah. Okay. So,